Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya akan berkongsi bagaimana kita nak menghasilkan ataupun kita nak memberikan tugasan kepada pelajar-pelajar kita menggunakan Google Docs, Google Slide ataupun Google Sheets. Okey, di mana kalau sedikit perkongsian, Google Docs, Google Slide dan Google Sheets ini adalah sama fungsinya seperti Microsoft Office, PowerPoint, Word dan juga Excel. Okey, kenapa kita menggunakan platform Google Docs? Kerana ianya lebih mudah diedit, lebih mudah dikongsikan kepada semua. Okey, jadi sekarang bagaimana kita nak menghasilkan tugasan kepada pelajar, dan objektif saya pada hari ini adalah pelajar itu dapat menjawab secara online. Kita online, pelajar pun online. Okey, kita log masuk ke dalam akaun. Okey, saya masuk ke akaun saya. Kemudian seperti biasa, kita pergi kepada menu guru. Menu guru. Ini sebenarnya masuk secara panjang cikgu. Kita boleh download Google Classroom sebenarnya, tapi saya ajar diri saya untuk masuk melalui cara yang panjang. Okey, Google Classroom, klik untuk mula. Akan muncullah kelas yang kita ada lah cikgu. Okey, saya nak berikan tugasan kepada pelajar tingkatan 2. Okey, stream classwork people graded classwork. Okey, create assignment. Kemudian ada button add di sini cikgu. Setelah kita letak tajuk, kita letak arahan. Okey, kita add. Okey. Di sini ada 4 pilihan, Google Drive, link, file. Okey. Sekarang ini adalah tempat di mana kita mencari file yang kita dah buat. Okey, sekarang kita buat file itu. Kita buka Google Drive kita. Okey, kita buka Google Drive kita. Okey, seperti inilah cikgu akan nampak pada Google Drive masing-masing lah. Saya akan pergi ke kerja rumah saya. Kita akan create latih to be 7. Okey, kemudian ada perkataan new di sini. Ada 3 file yang boleh kita gunakan untuk menghantar tugasan. Termasuklah Google Form, Drawing pun boleh kita gunakan cikgu. Okey, sekarang pada hari ini kita nak menggunakan Google Slide cikgu. Google Slide. Kita tekan Google Slide dan dia akan keluar seperti Microsoft PowerPoint. Okey, sama seperti Microsoft PowerPoint. Okey, kita blankkan. Kemudian kita insert text box. Okey, seperti biasa. Okey, saya tak tajuk lah cikgu. Latih to be 7 perjanggahan fizikal. Okey. Okey, kemudian cikgu boleh teruskan dengan bahan yang cikgu nak berikan kepada pelajar tersebut. Okey, saya dah sediakan satu contoh cikgu. Okey, ini contohnya. Okey, saya sediakan ruang jawapan supaya budak boleh menaip di dalam ruang jawapan tersebut. Okey. Cikgu boleh buat banyak slide cikgu. Cikgu boleh copy, cikgu boleh create new slide. Berapa slide pun tak ada masalah. Okey cikgu. Sekarang, bagaimana nak masukkan dokumen yang kita dah buat ini ke dalam classwork? Okey. Saya tutup dulu. Saya tutup dulu. Kita pergi pada classwork kita tadi. Inilah tempat yang saya katakan tadi. Kita pergi kepada file. File yang dimaksudkan ini adalah ada beberapa tempat lah. Sama ada kita upload from device ataupun daripada laptop cikgu ataupun tablet cikgu.
daripada handphone cikgu pun tak ada masalah, pun boleh dicapai melalui insert file ini. Tapi dalam kes kita tadi, kita buat dalam Google Slide. Okey, di mana kita nak jumpa sama ada dalam My Drive. Cikgu dah pun buat folder untuk cikgu punya kerja tadi. Cikgu boleh cari di sini. Okey, macam saya kerja rumah COVID, latih to be 6. Saya akan jumpa latihan saya. Saya double klik, dia akan keluar di sini. Okey, cikgu. Teruskan. Okey. Di dalam kotak tugasan kita tadi, ada 3 pilihan yang kita perlu pilih. Okey, kalau kita tak pilih, dia akan jadi keadaan yang berbeza. Keadaan yang pertama, student can view file. Kalau kita tak tukar, dia akan default kepada students can view file. Apa maksudnya adalah student dapat file yang kita share, tetapi pelajar itu hanya boleh lihat sahaja. Di mana berlakunya online, offline. Cikgu online, student offline. Maksudnya, pelajar akan menulis dalam buku tulis. Which is ada benda yang tak kena kat situ lah. Sebab benda ni adalah online. Google Classroom adalah online. Okay? Itu tafsiran saya lah. Okay? Pilihan yang kedua, kita ada students can edit file. Okay. Dalam kelas saya ini ada 40 orang pelajar. Okey. Sekiranya kita memilih pilihan ini, semua 40 pelajar itu akan edit di dalam fail yang sama. Contoh, kalau Ahmad yang pertama masuk ke dalam latih to be yang saya buat ini, dia dah edit jawapan dia. Okey. Ali masuk kemudian, dia edit di fail yang sama. Okey, jadi jawapan yang terakhir itu adalah jawapan Ali sebenarnya, bukan jawapan Ahmad. Jadi, sebab itulah, kalau kita nak gunakan pilihan yang kedua ini, kita perlu hasilkan 40 slide untuk setiap pelajar dalam satu fail. Maksudnya kita buka satu fail, kita nampak 40 slide untuk 40 orang pelajar. Okey? Faham cikgu Jadi pelajar itu akan tahu dia nombor berapa. Slide 1 Ahmad, slide kedua Ali, slide ketiga Aminah, slide keempat Maisarah. Contoh. Okey cikgu. Setakat tu Pilihan yang ketiga, di mana pilihan yang selalu saya buat adalah make a copy for each student. Maksudnya, setiap pelajar akan dapat latih to be yang saya buat. Tidak perlu kongsi. Di mana dia akan, saya apabila saya menyemak nanti, saya akan dapat setiap pelajar lah. Okay, saya boleh buat semakan fokus kepada seorang-seorang. Okey. Jadi, kita gunakan make a copy for each student. Okay, di ruang kanan ini, kita boleh pilih kepada siapa kita nak hantar. Okey, contohnya, saya nak hantar kepada tingkatan 2 digital lah. Okey. Kemudian, all student. Dalam all student ini, kita boleh pilih pada siapa kita nak hantar. Okey. All student, memang all student lah cikgu Tapi kalau kita nak, kita ada latihan yang berbeza, kita boleh hantar kepada pelajar yang berbeza, mengikut aras lah. Okey, dalam kes ni kita bagi all student lah. Okey, sediakan topik. Topiknya adalah latih to be tingkatan 2. Okey. Kemudian kita assign. Okey. Bila kita tekan assign, apa yang akan terjadi adalah, okey, saya tunjuk contoh cikgu Okey, saya tunjuk contoh. Apa yang akan terjadi adalah latih to be 6. Okey. Latih to be 6, dia akan jadi seperti, kita tengok sebab baru schedule cikgu Okey, kita tengok view assignment.
Okey, dia akan jadi seperti ini cikgu. Jadi cikgu nampak Setiap pelajar akan ada attachment. Assign. Okey. Setiap pelajar akan ada. Kenapa ada yang tak ada cikgu Pasal dia tidak aktif. Okey. Sekarang saya buka salah satu. Kita tengok siapa yang dah hantar, siapa yang dah return adalah. Okey, di sini tempat yang kita boleh tengok siapa yang return, siapa yang tak return cikgu Yang dah return adalah Muhammad Syakir. Kita tengok Syakir. Okey, kita tengok apa yang Syakir buat. Okey, ni agak lambat sikit cikgu Okey, ni yang Syakir buat. Okey, ini yang Syakir buat. Dan apa kelebihannya apabila kita buat make a copy for each student tadi, kita dapat fokus kepada seorang pelajar sahaja untuk memberi komen. Okey. Kadang-kadang ada pelajar kita yang malu nak bertanya. Bila salah, dia malu nak tanya. Jadi dengan adanya GC ini, kita ada ruang private comment. Dan pelajar itu boleh tanya apa salah saya dan cikgu boleh menerangkan apa salah murid. Okey, dalam kes saya ni lah. Jangan lupa tugasan baru hari ini. Okey, saya post. Okey. Jadi kita boleh private conversation macam di Facebook lah. Facebook terbuka sebenarnya stream, tapi kita boleh personal message dia. Okey? Okey cikgu. Itu adalah contoh apa yang terjadi apabila kita menghantar tugasan menggunakan Google Sheets, Google Slide ataupun Google Docs. Okey. Jadi apabila pelajar sudah pun menghantar tugasan, kita akan dapat notification di handphone kita. Pelajar itu telah pun handed in kita punya tugasan. Jadi, saya harap selepas ini cikgu-cikgu boleh mencuba ilmu yang saya kongsikan ini. Semoga bermanfaat dan sekiranya ada apa-apa soalan boleh bertanya pada saya. Sekian. Terima kasih.